menggambarkan boleh jadi lama kita sebagai seorang Muslim, dalam masa lama kita masih belum betul memahami apakah dia cinta kepada Rasulullah SAW. Ini أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وعلى حبيبنا وعلى شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut bersama kita pada saat ini, malaikat-malaikat yang mulia, dengan dipanjatkan, dilafazkan kalam-kalam suci setinggi puji-pujian Alhamdulillah dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kurniaan, atas rezeki, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipanjangkan, masih dipinjamkan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan dan sekalian, sekali lagi direzekikan kita dapat berada pada tahun Masihi yang baru, walaupun ia bukanlah perkiraan tarikh yang menjadi warisan kita. Dan seperti yang maklum tuan-tuan dan sekalian, apa yang ditinggalkan kepada kita adalah kalender hijrah. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh menafikan kalender Masihi memang menjadi kalender harian yang kita guna dalam urusan kehidupan, urusan pekerjaan. Dan sebaliknya tuan-tuan, apa yang menyedihkan, warisan untuk kita jaga dan pelihara iaitu kalender hijrah. Bahkan kita lah yang mengabaikannya. Wujud daripada perintah-perintah Allah itu ada yang puasa Ramadan. Saya kira di sini bersama Ramadan lah yang paling utama bulan Islam yang kita jaga sungguh tiap-tiap hari kita berhati. Yang rajin puasa pun berhati, yang tak rajin puasa pun berhati. Dan untuk yang tak rajin puasa, tengok bila Allah hari ini baru 6 Ramadan, bila nak habis. Bagi tuan-tuan sekalian yang bertakwa, yang beriman, risau bila melihat ke Ramadan dah nak habis. Itu biasa kita lihat, betul kita beritahu tiap-tiap harinya bulan Ramadan. Yang kedua, muslimin muslimat rahimahullah, bulan yang kita beritahu juga, tapi beberapa hari lah dalam bulan tersebut, iaitu yang keduanya bulan Syawal, terutamanya hujung Syawal. Kita akan tengok betul bahawa open house tak boleh lagi, Syawal habis dah. Itu yang menjadi penyakit. Dan yang kita akhir ini, terutama tahun lepas, banyak sangat dah majlis surau sampai bertemu-temu sambutannya. Dalam masa yang sama, ia berlangsung bahkan di luar bulan Syawal pun. Itulah 2 bulan yang kita ambil tahu sungguh. Selain daripada itu, Allah Ta'ala tak tahulah kita perasan ke tidak. Termasuk sekarang ini tuan-tuan, untuk siapa yang tahu, kita dah berada pada bulan terakhir
sebelum masuknya Rejab, yang maknanya Rejab dah tak lama dan kebiasaan terus kita akan terbayang Ramadan. Bila kita nak berada pada bulan Rejab ini dah di saat-saat akhir sebelum masuknya Rejab, maka mudah-mudahan walaupun dia tahun masih, tapi kita panjatkan permohonan agar Allah tetapkan kita istiqamah di atas ketaatan, di atas kebaikan, di atas ketakwaan, sehingga ke akhirnya direzekikan kita dengan husnul khatimah, keakhiran yang mulia insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita bertemu pada malam ini untuk tahun masih yang baru. Ini adalah pertemuan pertama kita. Walaupun mungkin bagi tuan-tuan maupun yang perasan kita baru je bertemu beberapa hari lepas pun, tapi inilah jadual kita yang sebenar. Pertemuan kita baru ni atas kuliah ganti yang berlangsung pada minggu yang kelima. Maka malam ini Sabtu pertama adalah kuliah kita yang sebenar. Untuk terus kita sambung iktibar pengajaran pedoman daripada hadis-hadis Nabi SAW yang dinukilkan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah tentang diri dan pribadi Rasulullah SAW. Dan pertemuan yang lalu walaupun baru lagi dan boleh jadi ada dah tak ingat pun, boleh jadi dah lupa dah. Hadis terakhir kita tempoh hari berkaitan dengan mulianya dan tinggi darjat masjid rumah-rumah Allah Ta'ala. Bahkan ada cara yang sepatutnya dijaga kalau ada yang nak tidur, kalau ada yang nak lelap dalam masjid, yang dikeluarkan hukumnya oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi yang kita bincang tempoh hari tentang baringnya Nabi di dalam masjid. Baik itu tuan-tuan, bila kita himpunkan dalam masjid yang maksudnya tempat solat betul, macam kalau kita zaman sekarang ni ada kapek dah. Kalau beranda di luar daripada yang ada kapek tu, kita faham kan, dia berbagai guna. Macam surau kita ni pun, bila di beranda tu untuk jamuan, untuk majlis dan sebagainya. Dalam macam sama orang yang tu untuk solat tu pun sebenarnya banyak benda Nabi buat. Maka hukum asalnya jatuh pada hukum harus. Kecuali kalau ada peraturan khusus daripada pihak pentadbiran surau, ada siap tertulis contoh dilarang tidur dan seumpamanya, itu kena patuhlah. Tapi hukum asalnya harus. Bahkan ada yang lalu kita dah lihat Nabi biasa dia baring di ruang solat. Dalam hadis yang tak tahu bila dah kita akan sama masuk bab makan, bab jamuan Nabi. Bahkan Nabi pernah makan di ruang solat pun. Itu nak kata hukum harusnya ada. Tapi dalam masa yang sama, kita pun tahu tuan-tuan, untuk ukuran zaman kita, jangan kata masjid besar, surau pun dah ada ruang khusus untuk makan. Bahkan sebahagian masjid surau ada ruang khusus untuk tetamu tidur pun. Ada homestay pun dalam kawasan masjid, dalam kawasan surau. Makanya zaman kita ni masjid dah berbagai guna. Kita jadikan tempat solat itu tempat yang betul untuk beribadah. Kalau kita tak ada sebab nak makan juga dengan ruang solat ni ada kapek, dan tak ada sebab nak tidur juga dekat sok pertama, siap baring, siap gulung lagi. Maka yang kita lihat dalam hukum tu merujuk kepada harus. Dalam masa yang sama, jika tak perlu, maka tak payah buat. Muslimin muslimat rahmatullah. Maka melanjutkan pada bab seterusnya, babu maja'a fi tukaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu bab dalam membicarakan tentang bantal Nabi. Yang kita lihat tuan-tuan, betapa jauh cakap tu terang, saya ni pun sama. Kualiti kita jika dibanding dengan para sahabat terlalu jauh. Boleh jadi ada daripada perkara yang berkaitan dengan Nabi itu kita rasa tak penting. Apakah benda nak Nabi bincang dalam kuliah maghrib dekat masjid kat surau pasal apa bantal Nabi, yang mungkin pada sebagian orang bantal je pun. Yang pada kita kan ada yang hadir ni mungkin tidur tak pakai bantal kan. Apalah penting ustaz bantal Nabi ni. Itu menunjukkan kita dah bermasalah sekalian. Terutama bila kita melihat tauladan daripada para sahabat, pada mereka tak ada apa yang tak penting. Apa saja berkaitan dengan Nabi SAW itu semuanya besar, semuanya penting, semuanya berharga, semuanya bernilai. Maka kalau kita tak rasa apa,
itu menunjukkan kita lah yang bermasalah. Jangan tolak orang, jangan tunding kat Yahudi lah, dan bila dibaca hadis kita yang tak minat dah Yahudi yang salah kan. Itu masalah kita ni yang tidak ada kualiti seperti mana sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka bab yang kita akan lihat tuan-tuan, satu bab berkaitan dengan peralatan kita di rumah yang saya yakin kita tak ambil indah pun. Kadang jenuh rumah kemas kita yang tukang sepah, bila dah sepah kita tak rasa apa pun. Tak rasa sama je. Dia kat bawah ke, dia kat tepi ke, dia kat tengah ke, mata kita kan, mata orang lelaki ni nampak sama lah kan. Itu nak katanya langsung kita beranggapan tak ada apa yang penting, tak bantal. Tapi banyak tuan-tuan, bahkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini sampai dibuatkan satu bab lain daripada tentang bantal Nabi SAW. Bahkan nanti kalau panjang umur kita akan sambung pula fitikai tentang cara Nabi bersandar pun sama. Apalah pentingnya cara bersandar kan, aku sukalah. Nak duduk bersandar ke, duduk tegak ke, nak melunjuk ke kan, nak bersila ke atas kita. Itu nak menggambarkan boleh jadi lama kita sebagai seorang Muslim, dalam masa yang lama kita masih belum betul memahami apakah dia cinta kepada Rasulullah SAW. Ini nak kata kan, benda tu tak payah berfalsafah pun, kita baca hadis je. Orang yang betul-betul cinta ini bukti je kan. Dia macam kita lah dah dulu-dulu sekarang ni bercinta juga dengan pasangan tu kan, tapi boleh jadi dah tak ada bukti dalam kita ni. Dulu-dulu zaman belum dapat, zaman belum kahwin, dia boleh ingat semua. Sebab apa nak buktikan cinta? Itu yang waktu belum kahwin, kalau tarikh tu dia ingat semua. Orang tu kungfu pun ingat. Jangan kata tarikh lahir kan, tarikh lahir bapak, tarikh lahir atuk pun ingat. Sebab belum kahwin dan semua boleh ingat kan. Lepas dia kahwin, beransur-ansur ingatan hilang kan. Orang kata pelupa habis, mujuk bini tak terjengkal kat kedai je kan. Itu nak kata ni, itulah kita Nak dikatakan tak cinta, cinta kan sayang, tapi bukti macam tak ada lah. Bila mana setelah berlangsungnya perkahwinan, langsung tak ingat apa. Sebaliknya para sahabat terus keadaan mereka ni tak pernah mudah. Yang lagi hebat dan lepas Nabi wafat, bahkan sama kualiti cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Itu yang kita bayangkan selepas Nabi wafat, taat mereka begitulah sama. Walaupun biasa kan bila cikgu tak ada, guru tak ada, ketua tak ada kan, selalu hara lah. Baik di pejabat, baik di kelas kan, selalu gitu lah kan. Ketua tak ada, litang bugang lah sikit. Tapi tidak begitu. Apa yang berlaku kepada para sahabat, sama kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Maka kita nak lanjutkan malam ini tuan-tuan, hadisnya panjang ya, walaupun tentang bantal. Dan kita akan bincangkan semula apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang asalnya kisah ini melibatkan keadaan Nabi SAW sedang menyampaikan kuliah lagi tu. Boleh jadi Nabi tengah dalam majlis ilmu, dalam kuliah dan sebagainya. Yang asalnya Nabi SAW waktu itu tengah duduk, dan bersama dengan Nabi itu adanya bantal yang Nabi bersandar. Cuma disebabkan Nabi cerita benda yang besar, benda yang sangat penting. Di hujung hadis kita akan lihat daripada Nabi duduk sampai berdiri juga, sampai sahabat yang risau. Dan di hujung hadis kita akan lihat sahabat sampai terdetik dalam hati, wahai Rasul, cukuplah tu, faham dah kami. Bila mana Nabi betul-betul nak tegaskan benda tu besar, daripada duduk sampai berdiri. Apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Bakrah. Kalau boleh tengok kan ejaannya, atau hadis ni boleh Google boleh. Cara ejaannya dia hanya berbeza satu huruf saja dengan perkataan Bakar. Sahabat Nabi yang mulia khalifah pertama tu Abi Bakar, Abu Bakar. Bila hujungnya tidak ada ta marbutah. Baliknya bila ada ta marbutah jadilah Abi Bakrah, dan itu orang lain. Sayyidina Abu Bakar tu orang lain. Dia sama tak khalifah kedua pun. Dua-dua ni bapa waktu Nabi. Baik Sayyidina Abu Bakar, baik Sayyidina Umar, bapa waktu Nabi dua-dua tu. Sayyidina Umar bila ejaan Jawi, ejaan Arabnya Ain Mim Ra, Umara. Sebalik itu tuan-tuan, ada tak seorang sahabat mulia yang juga terkenal
Ejaannya dalam Arab, dalam Jawi hanya tambah waw ke ujung. Ain mim ra juga tambah waw ujung lain terus. Dan terus jadi orang lain juga. Bila tambah waw di ujung jadilah Amru. Bila tidak ada waw jadi Umar ataupun Umar. Sayyidina Amru al-As, seorang sahabat yang sangat terkenal. Kalau tuan-tuan yang rajin baca sirah, beliau adalah sahabat yang daripada zaman jahiliah lagi kebolehannya dalam berdiplomasi, dalam berunding, dalam apa saja melibatkan perbincangan, dia selalu jadi orang yang ke depanlah wakil. Kebolehan beliau sampai dia lah jadi wakil musyrikin Mekah waktu dia tak Islam lagi, ketika nak memulangkan sahabat yang berhijrah ke Habsyah. Ini sikap yang kita doa letakkan, mudah-mudahan jangan ada dalam diri kita. Saya pun sama. Penyakit benci tak tahu sebab. Ini sangat bahaya, lagi-lagi benda agama. Dia tak tahu dah, walaupun ni benda agama dia menyampah dengar. Jaga-jaga tu. Kali itulah dia perangai musyrikin Mekah waktu nak pulangkan orang Islam waktu dah sampai ke Habsyah. Dan Habsyah ke Afrika ni cerita hijrah pertama. Kita tahu kalau baca kisahnya yang pelik. Waktu sahabat Nabi dah hidup di Habsyah tu dalam keadaan orang Habsyah pun tak komplain. Raja dia okey, penduduk dia pun okey, siapa komplain pun tak ada. Ni hati-hati bila tengok orang Islam elok dah ada kat sana, maka mereka hantar bawa utusan untuk Raja Habsyah tu pulang ke orang Islam. Ini adalah keadaan yang doakan jangan ada dalam diri kita. Waliyahbillah. Jenuh semayang lah kata. Jenuh pergi Mekah lah kalau penyakit ni ada dalam diri kita, terutama benda baik, benda agama, tapi sakit hati. Dia perumpamaan kan kita dah faham. Bila orang Islam ada depan mata, dia benci. Diseksanya, pantang jumpa, ditangkap apa semua kan. Dia macam kita, bila dah ada depan mata, bagus lah. Okey, dah pergi jauh lah tu. Habsyah jauh kan. Lama kita di Habsyah, bukan negara Arab, dah ada kat Afrika tu. Bayangkan seberang laut, sampai seberang laut. Kalau tuan-tuan biasa ke Mekah, saya yakin selama kita berkali-kali ke Mekah tak nampak laut Mekah tu. Memang Mekah jauh daripada laut. Maknanya sahabat yang berhijrah ke Habsyah tu memang sungguh-sungguh nak jaga agama, daripada Mekah ke laut pun jauh. Allah Alam, saya tak tahu lah berapa jauh jaraknya. Melainkan Jeddah kan, Jeddah tu dah dekat laut lah. Tapi daripada Mekah jauh. Dan sampai laut naik kapal dan sampai seberang pun jauh juga daripada laut nak Habsyah. Betul-betul mereka nak menjaga agama yang di dalam hati mereka. Maknanya jauh sungguh mereka begitu. Dan musyrik Mekah bila mana tengok orang Islam elok bahagia kat sana, sakit hati ke pun. Kan bila depan mata dia tak suka, bila dah jauh pun sama kan. Itu penyakit yang mudah-mudahan janganlah ada dalam diri kita. Waliyahbillah. Sayyidina Amru yang jadi wakil. Disebabkan dia sangat hebat dalam berdiplomasi, dalam berunding. Yang sebelum dia Islam pun, dia lah yang ke depan. Tapi rundingan dia gagal. Bila Raja Habsyah tu disuruh adil, dia tak dengar daripada pihak satu je. Walaupun ini wakil rasmi kerajaan kan, istilahnya macam diplomat lah. Zaman kita kan selalu cakap diplomat yang laku. Kan orang biasa macam kita tak ada laku cakap kita ni. Tapi raja tu adil, walaupun ini wakil rasmi daripada musyrik Quraisy, dia nak dengar juga apa kata orang Islam. Lagi-lagi penduduk Habsyah pun tak ada komplain pun. Tiba-tiba daripada Mekah pula datang jauh-jauh, suruh mereka balik. Maka rundingan tu gagal. Baliklah mereka dengan kecewa, termasuk Sayyidina Amru yang belum Islam lalu tu. Ini kita cerita ejaan. Ada di sana Sayyidina Amru bin Al-As dan ada juga Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Abi Bakrah ini, beliau meriwayatkan daripada bapanya. Ini biasa kan, daripada sahabat tu yang diceritakan kepada anak sampaikan ke orang macam inilah. Rupanya hadis tu bukan dia sendiri, dia dengar daripada ayah dia dapat daripada Nabi. Ini tauladan penting tuan-tuan, terutama siapa yang salat semalam fardu Jumaat di Selangor. Saya kira sama je khutbah dia. Untuk yang salat Jumaat di Selangor, kaum bapa di hadapan ni ingatlah balik apa pesan dalam khutbah tersebut, betapa besar dia tanggungjawab dalam memimpin keluarga.
Yang dimulakan khutbah semalam dengan ayat yang menakutkan. Allah sebut dalam surat Tahrim ayat 6. Sampai digelarkan Allah malaikat yang menjaga neraka itu apa? Ghilazun syidadun la ya'sun Allah. Yang menjaga neraka itu malaikat yang sangat bengis, sangat tegas. Mereka tak buat maksiat kepada Allah. Penjaga neraka kalau kita baca dalam tafsir, dan buat maksiat itu maksudnya apa? Buat maksiat bagi penjaga neraka adalah tak siksa orang. Bila mereka kesian, bila mereka tak siksa, maknanya mereka itu malaikat jahat. Malaikat baik adalah malaikat yang menyiksa orang. Ui, kita kat dunia kan terbalik. Saya yakin kan kalau berlaku di kalangan kita pun mau baik dulu kan. Saya kena tahan polis sendiri. Polis tahan memang saya dengan helmet, tak pakai lesen, tak bawa. Memang berpeluh habis kan, sampai ke kaki lah peluh. Kena tahan polis, sekali polis lepas kan, alhamdulillah. Panjang syukur kita kan. Polis tak saman, ya Allah. Macam nama syurga kita kan. Wahai itu ukuran mereka yang menjadi, kan orang kata menjadi ataupun menjalankan perintah Allah macam malaikat tadi, itu kira malaikat tak betul lah bila tidak menyiksa manusia. Maka itulah yang dipesankan semalam, urusan menjaga keluarga, mendidik mereka terhadap agama adalah urusan yang sangat besar. Contoh tuan-tuan sekalian, kita tak mampu nak jadi macam para sahabat kan. Dia boleh ceritakan hadis putih-putih. Bapa dengar daripada Nabi, sampaikan ke anak, anak pun dicerita kat orang lain pula. Jadi kita kurang-kurang paling-paling pun ajarkanlah benda-benda agama kepada keluarga kita kan. Kalau tak mampu pun hantar mereka ke pengajian, kelas dan sebagainya. Kerana nak ceritakan hadis dan boleh jadi kita satu hadis tak hafal pun. Lagi nak sampaikan kepada anak kan, nak boleh anak hafal pula. Ini tauladan hebat. Banyak hadis yang macam ini. Rupanya bukan dia dapat daripada Nabi. Dia dapat hadis itu daripada ayahnya. Ayah dia yang dengar daripada Rasulullah SAW. Ini balik kepada awal tadi tuan. Sahabat boleh ingat sabda Nabi itu memang bukan hebat, dia dahsyat. Nabi bila menyampaikan hadis, Nabi sebut kali. Zaman tu mana ada rakaman kan, macam kita tengah live kan. Zaman tu tak ada live, tak ada rakaman, tak ada recorder. Zaman tu elektrik, tak ada. Tapi bayangkan sekali disebut oleh Nabi SAW terus diingat oleh para sahabat, luar biasa. Itu yang kita kena ambil iktibar. Hakikatnya sangat jauh kualiti kita dibandingkan dengan umat terdahulu, generasi Nabi dan para sahabat. Baik, tuan-tuan sekalian, rupanya Nabi dalam kuliah ni, Nabi tengah bercerita tentang Al-Kabair. Yang Nabi bahkan menyebutkan dengan lafaz bi akbaril kabair. Kabair ini kalau tuan-tuan ada kitab di rumah, dah terjemahkan pun. Yang maksud kitab ini adalah dosa-dosa besar. Kabair itu dosa besar. Tapi sebelum hadis tu, sebelum kataan itu Nabi sebut dengan lafaz akbar. Kita bila baca Al-Quran dan bila baca hadis Nabi, kena ingat perkataan ini perkataan yang terlalu halus maksud dia. Macam semalam baru ni, kalau kuliah duha yang saya sampaikan, dalam satu surah Yasin Allah sebut dengan lafaz yang bermaksud banyak, terutamanya perkataan-perkataan yang disebutkan dengan cara sebutan jamak. Jamak di plural lah, banyak. Contoh yang biasa kita jumpa perkataan as-samawati wal-ard. Al-ard ni bumi satu. Tapi banyak kali dalam Quran Allah sebut bila berkaitan dengan langit, Allah sebut banyak. Dalam Quran perkataan samawat bukan satu lagi. Padahal bumi Allah sebut satu, al-ard. Tapi bila langit Allah sebut samawat. Jadi bila kita baca dalam terjemahan, mesti terjemahan dia segala langit, ataupun tanda langit, ataupun sekalian langit. Kerana langit kalau satu disebut dengan lafaz sama, yang panjang tu Bila sama panjang, satu lagi. Dan akhir zaman kita, zaman dah ada sains, ayat-ayat ni antara ayat jadi ayat sains. Bila Allah sebutkan langit itu dengan cara jamak banyak, itu yang kita jumpa sekarang ni. Memang langit terlalu luas. Yang kata langit secara gaib kan, 7 alam, Sidratul Muntaha tu alam gaib. Ni alam zahir ni pun tak jumpa lagi mana hujung bagi langit angkasa tu.
Ya apa lama dah Allah sebut perkataan langit, selalunya Allah sebut dengan lafaz jamak samawat. Tapi bumi Allah sebut satu saja, al-ard. Itu yang kita lihat halusnya bahasa Al-Quran, hadis Nabi pun sama. Perkataan akbar dan insya-Allah ada umur kita dengar lagi lagi. Macam hadis ni akbaril kabair. Ia daripada acuan yang sama dengan lafaz afdal. Ataupun dalam surah Tin lafaz ahsan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kemudian yang selepas apa? Summa radadnahu asfal. Ini acuan yang sama. Akbar, afdal, asfal, ahsan. Dia asalnya 3 huruf yang ditambah alif ke depan. Bila kita jumpa perkataan macam ni dan alif ada ke depan, huruf kedua ni mati, akbar, afdal, ahsan dan sebagainya itu. Ia merujuk kepada perkataan yang membawa maksud lebih. Ataupun dalam bahasa Arab istilahnya tafdil, melebihkan. Jadi azan kita sekejap lagi. InsyaAllah kita akan dengar dan kita akan jawab, kita akan selawat dan kita akan doa. Itu turutan dia. Bila kita dengar azan dan perkataan Allahu Akbar, dia bukan Allah Maha Besar dibandingkan dengan biasa-biasa macam kita ni. Akbar itu merujuk kepada Allah yang terpaling besar dan hebat, hatta dibandingkan dengan yang hebat-hebat. Karena Allah paling besar dibandingkan dengan sekian yang besar-besar. Itu maksud dia. Karena kahbara itu maksud dia besar. Bila tambah dia ke depan, jadilah yang paling besar daripada segala yang besar. Dan kita, saya tak tahu, saya rasa tak ada kaedah ni dalam bahasa kita kan. Bagi dia bila sebut perkataan yang paling itu, kita akan jadi faham mungkin yang paling kaya daripada orang miskin-miskin je kan. Dia paling kaya dalam kampung tu je, keluar kampung dia miskin juga. Ataupun dia ambil, kalau pergi umrah kan, dia package yang paling mahal kali. Oh ya Allah, Ustaz, dia ambil package paling mahal. Rupanya paling mahal dalam rombongan tu kan 8,000 je sekepala. Ada je orang umrah kan, satu kepala sampai puluh-puluh ribu pergi umrah, bukan pergi haji. Jadi gambaran kita kan, bila sebut yang paling itu pun belum bermaksud ia merujuk kepada yang terhebat sekali. Lalu perkataan akbaril kabair ini maksudnya dosa yang paling besar daripada segala yang besar. Yang bermaksud maksiat itu pun dah berat dah. Apa yang paling berat sekali? Daripada segala maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kan bila Nabi menyebutkannya sampai diri Nabi. Itu yang sahabat nak risau lah macam kita kan. Tengah-tengah kuliah kan sampai berdiri di bawahnya. Ataupun tengah-tengah ada apa-apa majlis dan seumpamanya kan, tahlil walaupun tahlil biasa je, la ilaha illallah ya Allah, dia macam naik syekh berdiri sipulan tu kan, risau kita di banyak kan. Jadi betul memang tahlil dia bersungguh ke, memang lapar benar ke apa kan, sampai berdiri di bawah. Itulah dikatakan Nabi sedang menyebutkan benda yang besar. Itu yang jadi kes asal cerita tentang Nabi bersandar. Baik, maka bila tanyakan begitu kepada para sahabat, Nabi bertanya mereka, ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Dalam mafhumnya, sabda Nabi atau perkataan Nabi, jadi mahukah kamu dan aku khabarkan dosa-dosa yang paling besar, yang paling berat? Dan jawapan Nabi dan jawapan para sahabat itu dia bersama. Itu yang balik kepada asal dia kan, cinta mereka tu tak samalah macam cinta kita ni. Mereka berjawab dengan lafaz bala. Kita bila jumpa perkataan bala kalau baca Quran lah. Mungkin kalau baca hadis susah nak jumpa. Bila baca Quran, kalau ada tuan-tuan yang selalu baca sendiri, tak darus sendiri kita akan jumpa perkataan bala. Bala ni sebenarnya dia yang sangat tegas. Kerana dalam bahasa Arab boleh jadi ramai tahu. Ya dalam bahasa Arab kalau biasa-biasa kan na'am. Na'am ya. Tidak apa kan, tidaklah. Ni cerita dulu kan, sebab saya pergi umrah lah pun lama dah. Kalau budak lahir pun besar. Lah pergi umrah tahun 2010 dulu. Dan zaman tu masih lagi zaman bawa kamera masuk Masjidil Haram tu haram. Kan sekarang terbalik kot dan sekarang dalam Masjidil Haram tu ambil muka dia punya polis pun tak apa. Kan ambil video dia punya askar pun okey kan. Dulu mana boleh.
Saya ingat lagi, itulah saya pergi umrah pun. Sampai ke Mutawif bagi tip nak selamat, bawa masuk kamera dalam Masjidil Haram, tempat selamat ada satu je. Kepik bawa ketiak. Kan? Beraya-raya lah bawa kamera dia kan, bako boleh bawa ketiak tu je. Itu nak kata zaman dulu begitulah. Dan menyebabkan zaman tu bila ada internet, jadikan ada jemaah umrah tu sampai belajar cakap Arab sikit kan. Naam apa, la apa, iyalah, kam apa, berapa ringgit apa semua kan. Elok sampai sana dia orang cakap Melayu je. Kan? Jenuh belajar naam, ya, tidak apa, sampai sana murah kan. Dia orang cakap Melayu. Itu naam tu ya yang biasa-biasa perbualan kita. Maka sahabat bila Nabi bertanya, mereka tak jawab naam. Seperti hari ini, apa yang selalu mereka akan jawab dengan lafaz bala. Bala ni kalau terjemahan kita bahkan. Wahai Rasul, ya yang sungguh-sungguh. Itulah. Wahai kita kan, kalau dalam apa-apa pengajian, kita dengar kan, ustaz tanya pun kita gitu-gitu je lah. Tapi sahabat Nabi tidak. Itulah reaksi yang mereka lahirkan terhadap insan yang sangat mereka kasihi. Maka jawapan mereka, bala, qalu bala. Ya Rasulullah. Dan Nabi pun jawab, bila sahabat respon begitu, bersungguh-sungguh. Mereka nak tahu apakah dia dosa-dosa yang tersangat berat dan besar itu. Muslimin muslimat sekalian, saya yakin ni kita tahu dah semuanya. Cuma kalau kita tak dalami nada Nabi ni, kan, kalau kita tak dalami kisah ni, boleh jadi kita dengar macam biasa je lah. Kan, macam mana benda haram, yang ni pun haram juga. Dia bukan masalah benda ni haram ke tidak, masalah ini yang terpaling haram, berpaling berat sekali. Lalu berkatalah Nabi dalam menjawab respon mereka, al-isyraku billah, iaitu tak lain tak bukan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Isyrak dengan apa yang kita lihat di sini, ejaannya pun lain. Di kalau waktu solat kita kan, kalau tengok dekat TV, dekat janji waktu solat, isyrak juga kan, isyrak syuruk juga kita sebut tapi itu bila qaf di hujung. Adapun menyekutukan Allah yang dosa-dosa tu bila ejaannya kaf di hujungnya, isyrak. Itu nak kata penting, terutama waktu baca Quran, bacalah dengan teliti setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia punya bentuk baris, dia punya huruf dan sebagainya. Menyekutukan Allah yang pastinya ini adalah dosa yang terpaling besar, terpaling berat, dan huraiannya pun banyak lain. Dalam macam yang sama, ia sampai ditegakkan Allah pada tahap tidak ada keampunan, terutamanya bila tidak dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Baik, kemudian yang kedua kata Nabi SAW, waqul walidain. Yang kedua Nabi menjawab lagi, dan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Dua yang pertama ni Nabi masih okey lagi. Bila baca dan huraian hadis ni, Nabi waktu sebut juga walaupun dia dosa besar, kerana Nabi masih biasa sebab semua tahu. Atau dalam kita kan, semua tahu. Yang tak rajin datang suara pun tahu, menyekutukan Allah tu berat. Sembah patung, sembah berhala, kita pun tak terfikir. Satu daripada sikap orang beriman dan cara semula jadinya. Ini benar-benar ada dalam diri kita. Orang beriman patut secara asal sifat mereka ni, salah satu ciri dia, orang beriman tak selesa dengan patung. Ini benda yang tak payah tanya fatwa pun. Batu orang beriman tu sekalian, cara asalnya patut gitu. Bukan tempat untuk dia diziarah kalau tempat tu banyak patung. Di Malaysia kita pun ada kan, tempat-tempat rekan yang banyak patung, yang zaman sekarang tu susah nak cakap. Ada saya baca itu orang yang sungguh-sungguh dia cerita, dia panjat tangga banyak tu kan, faham lah kan kat mana yang tangga banyak, batu atas patung tu orang Islam. Dia tunjuklah gambar menarik tempat ni, tangga ni warna-warni. Kita tak ada kata salah, tapi cara asal sifat orang beriman, kita tak selesa sebenarnya dengan sebab itu. Dalam keadaan menyekutukan Allah Ta'ala itu, antara yang berlaku kalau zaman Nabi itulah dia, salah satunya dengan menyembah patung-patung dan sebagainya. Maka ini yang membawa hukum ni termasuklah di rumah. Kalau memang tujuannya untuk permainan, bentuknya pun bentuk mainan, nanti tak apa, ada pelonggaran.
Tapi hati-hatilah tuan-tuan puan, kalau benda tu nak kata mainan pun bukan. Anak cucu pegang pun marah tu rumah kan. Oh, ini patung daripada Vietnam ni, mahal aku beli, korang main pula. Jadi patung yang kalau terletak lah atas kabinet, terletak atas lemari, budak nak main pun dia marah, jaga-jaga tu. Itu bukan patung yang sepatutnya ada dalam rumah orang Islam. Jadi tuan-tuan puan sekalian, dimula dari situ. Mudah-mudahan sikap asal ni masih ada dalam diri kita. Sebab zaman sekarang ni macam-macam. Kita berada pada zaman yang benda common sense dalam agama pun ada orang yang dah tak faham dah. Dan benda asal dalam agama yang patut tak payah bagi tahu pun sekarang ni terpaksa kena bagi tahu. Dia dah tak ada fikir dengan sendirinya. Sebab zaman kita kan zaman dah terbuka kan. Kalau adab di rumah pun gitulah. Banyak benda sekarang ni budak dah tak boleh faham ni. Semua kena jaga. Dia contoh mudah kan, mungkin kita ni yang longgar. Macam saya dulu. Kita lah semua kan. Kita besar dengan banyak benda kita faham ni. Contohnya kalau di depan orang tua-tua. Saya kira bukan perangai kita kan. Kalau orang tua-tua tengah duduk, tengah melepak, kita berlari-lari di depan mereka, ni maksud yang dah dibesar sikit lah. Bahkan adab yang kita akan faham ni, depan orang tua-tua kita akan lalu sambil tunduk kan. Itu orang kita default tu, ni faham. Bila kat sekolah kan, kaki gurau ke, kaki penyangak ke, kaki apa kan, itu adab yang biasa. Budak-budak akan tahu belaka bila depan orang tua-tua. Kadang di sekolah kan zaman dulu dia nakal je. Padahal bila jumpa cikgu kan, dia sopan juga. Dia cuma nakal, banyak bising. Tapi zaman sekarang hantar dah terbalik. Zaman sekarang hantar anak cucu kita kan, kalau di rumah jumpa tu, dia tak sepak kita tu mujur tu. Kan biasa dia akan berlari sana, berlari sini macam tak ada esok bagimu. Yang mungkin kita ni pun dah longgar kan. Tak macam kita kena dulu. Bila kita pun dah longgar, itu yang akhirnya budak tak terpijak kita pun syukur lah. Memang lain macam, betul. Bukan budak lain macam, kita boleh macam sebenarnya. Itu yang menjadikan banyak benda sekarang ni kena beritahu semua. Dah tak ada fikir dah. Common sense tu macam dah putus urat kan. Bila dah putus urat, itulah jadinya akhirnya longgar keadaan kita ni tak seperti dulu ketika kita besar. Maka balik kepada ini dan ditentukan hadis Nabi SAW yang mana baginda menyebutkan kedua ini sambil baginda masih duduk. Lalu berkatalah sahabat yang meriwayatkan ini, ayah kepada Abi Bakrah ni, dia kata dalam keadaan asalnya Nabi duduk wa kana muttaqian, sambil Nabi menyampaikan dua pertama ni Nabi siap bersandar lagi. Maknanya bukan Nabi tengah duduk sajalah. Kan, duduk sambil orang kata rehat-rehat. Sambil bersandar dengan selesanya. Lalu berkatalah lagi sahabat yang mendengar ni, ayah kepada Abi Bakrah. Dua yang pertama ni boleh jadi sebab semua tahu kan, menyembah berhala, derhaka mak ayah. Ini pastinya orang yang tak datang suar pun tahu kan, boleh faham. Yang ketiga ni, bila Nabi menyebutkan yang ketiga ni daripada asal duduk sampai Nabi. Dan menarik tuan-tuan, dalam huraian pada hari ini ada ulama menyebutkan Nabi bahkan dengan sungguh-sungguh menyebutkan perkara ini boleh jadi untuk ingatkan kita semua bahawa yang ketiga ni pun bukanlah kecil. Yang dibimbangi boleh jadi kita tak pernah tahu pun. Takut-takut kita mesti selalu buat. Padahal duduk nombor 3 ni. Bukan nombor 5 kan, bukan nombor 10, nombor 3. Lepas menyebutkan Allah, selepas derhaka kepada orang tua yang ketiga. Lalu kata sahabat ini bercerita tentang keadaan Nabi, wa syahadatu zur au qaul zur kama qala fama dala Rasulullah yaquluha hatta kunna laitahu sakat. Dalam keadaan Nabi pada asalnya tengah duduk tu, Nabi sebut yang ketiga, apa dia? Jatuh kategori dosa besar tuan-tuan. Iaitu kata Nabi SAW, mereka yang memberi penyaksian palsu. Mereka yang sampai cakap sungguh-sungguh sampai bersumpah bagai nak agak terbalik, rupanya menipu. Dan dia duduk dalam kategori dosa yang sangat besar. Nak fahamkan macam derhaka mak ayah. Orang yang teruk, orang yang kaki maksiat pun tahu derhaka mak ayah ni tak boleh. Tapi takut-takut tu nombor 3 ni setiap bulan kaki semayang pun rasa biasa je. Apa salahnya? Aku sumpahkan lepas diri rupanya menipu, okey je kot.
Itu yang menariknya, Nabi sebenarnya letakkan dia nombor 3 daripada dosa-dosa besar. Dan kita berlaluan pada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Allah. Muslimin, muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita lanjutkan di mana Nabi menyebutkan perkara ketiga ini pada tahap ia adalah sama seperti dua yang asal, di mana kedua yang asal tadi adalah dosa-dosa yang sangat besar, dan yang ketiga ni pun sama. Cuma cara menyebutkan itu tuan-tuan menjadi iktibar besar kepada para ulama dan mudah-mudahan kepada kita semua bahawa hakikatnya menipu dan berbohong bukanlah perkara yang sepatutnya diterima dalam Islam. Dia tak patut dan menjadi jalan keluar bagi kita.
Melainkan kan situasi tertentu yang sakit pun kita tahu, mengelakkan sampai berlakunya tumpah darah, mengelakkan sampai berlakunya pergaulan berat, itu isu lain. Ini kalau tak ada apa-apa tekanan, tak ada apa-apa sebab yang kuat untuk menipu sana, bohong sini, dan Nabi tegaskan yang jadi tahap ketiga ni, yang dibimbangi boleh jadi ramai orang Islam yang tak indah pun. Dia orang yang sama taat ke mak ayah, dia orang yang sama tadi tak boleh sebut pasal patung-patung ni, tak suka dia dengar. Tapi bimbang bila yang ketiga ni dia relax je. Itu yang Nabi sampai sebut berkali-kali, kata sahabat waktu Nabi menyebutkannya, famadza Rasulullah yaquluha. Famadza maksudnya Nabi tak reti-reti ulang. Dua ulang dua sebut, dua ulanglah dua sebut. Allah Alam tak tahu berkali. Sampai sahabat yang dengar ni terdetik dalam hati, wahai Rasul, cukuplah tu. Dan kami tahu dah, kami faham dah. Walhal kegagalan dua yang pertama tu pun susah juga kan, yang memang menyebabkan tak terampun. Tapi dalam macam yang Nabi dah ulang sampai berkali-kali ini adalah yang ketiga ni, syahadatul zur, memberi penyaksian palsu, bersumpah palsu, bercakap bohong dengan bersungguh-sungguh. Ini yang darinya perkara yang Nabi ulang-ulang ini memang akhirnya betul-betul menjadi penyakit kita sampai sekarang pun. Maknanya kan Nabi dah membayangkan itulah dari dulu, tak mustahil manusia akan pandang ringan, dan itu yang Nabi sampai sebut banyak kali ni. Walhal dia juga kategori yang sama sebagai dosa besar seperti dua yang pertama tadi. Muslimin muslimat rahmatullah, alhamdulillah hadis ni ada lagi, nanti insya-Allah ada umur kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang lain, iaitu betapa beratnya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun asalnya hadis tentang Nabi bersandar, tapi kita bincangkan juga pengajaran daripada isi hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.